Bangkit ilmu dalam Aura Pagi. Kita tahu bulan puasa itu adalah bulan keberkatan. Betul. Kita tahu sebenarnya bila masa saja doa kita akan diangkat. Jadi untuk pagi itu kita akan bercakap dengan tajuk yang cukup baik untuk kita kongsikan bersama dengan berbahagia Ustaz Sabri bin Wahid. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada pagi ini Allah masih lagi sayang kepada kita. Saya lagi diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah kalau kita ibadah kepada Allah untuk buat bekal kita di akhirat. Betul. Saya berasa Ustaz tu dah 6 Ramadan dah kita kata Ustaz tu. Ya, tak dah hampir dah seminggu dah kita. Betul. Jadi Ustaz, untuk perkongsian kita bersama di pagi Selasa itu, waktu bermustajab berdoa. Silakan. Terima kasih bagi DJ Andy, DJ Uji pada pagi itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Terima syukur dan syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala, izin pada pagi yang penuh barakah di bulan Ramadan yang penuh rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Masih lagi Allah sayangkan kepada kita di atas sifat Rahman dan Rahimnya untuk sama-sama kita mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lebih-lebih lagi pada bulan Ramadan Al-Mubarak, satu paket yang cukup besar yang Allah berikan kepada kita, dan di dalam sana Allah Ta'ala menggalakkan kita membuat amal-amal khair, insya-Allah. Lebih-lebih lagi untuk kita melakukan pemunajatan doa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sebagaimana yang diwar-warkan oleh DJ Andy, DJ Uji tadi, itu masa yang mustajab kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Pertama sekali, doa itu adalah permohonan daripada seorang hamba kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam memenuhi segala hajat. Sesungguhnya kita sebagai seorang hamba banyak masalah, banyak perkara-perkara yang perlu kita selesaikan selain daripada ikhtiar kita sebagai manusia, dan penghujungnya iaitu kita tawakal kepada Allah dengan munajat doa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apabila berkaitan dengan doa ini, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, ud'uni astajib lakum, mintalah kepadaku, sesungguhnya aku akan doakan, aku ijabahkan doa kamu. Dan apabila berkaitan dengan doa ini juga, kita lihat pertama sekali yang kita nak bincang pada pagi ini iaitu masa mustajab berdoa. Yang kedua, saya nak sentuh sedikit berkenaan tempat yang mustajab untuk kita berdoa. Sebagaimana kita maklum bahawa di tanah Haramain ini, di Mekah dan Madinah, ada banyak tempat-tempat yang mustajab doa, sebagaimana yang diriwayatkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antaranya dinamakan Hajarul Aswad, pintu Kaabah, ataupun kita berada di Hijr Ismail di bawah pancuran emas, pancuran air itu di Multazam, di makam Nabi Allah Ibrahim alaihissalatu wassalam, kita berada di rukun Yamani, rukun Syami, rukun Iraqi, dan boleh katakan keseluruhan yang berada di Mekah dan Madinah itu, di bumi Anbiya itu, ada tempat-tempat yang banyak sekali untuk kita bermunajat dan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tidak ada di tempat-tempat lain. Cuma di tempat-tempat lain yang kita maklum bahawa hanya ada masa-masa mustajab untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Contohnya iaitu sepertiga malam. Lebih lagi pada bulan Ramadan Al-Mubarak yang Allah kurniakan kepada kita ini, bukan sekadar azam, pasti terus buat dengan apa yang Allah kurniakan kepada kita. Bangun sepertiga malam ataupun setidak-tidaknya sebelum kita bersahur, tunaikan salat 2 rakaat, salat tahajud, salat taubat dan salat sebagainya, dan berdoalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua iaitu waktu kita makan sahur, kerana waktu itu baginda kata fa inna fis-suhur barakah, kerana waktu bersahur itu ada keberkatan. Ambil kesempatan keberkatan bersahur itu, kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, minta apa saja yang kita hari ini belum selesai. Perbanyak kita banyak dalam masalah dengan isteri, masalah dengan suami, masalah dengan anak, masalah macam-macam, supaya Allah selesaikan, insya-Allah. Yang seterusnya iaitu sepanjang kita melakukan ibadat puasa ini,
Kerana sesungguhnya orang berpuasa ini kita pinjam seketika sifat yang ada para malaikat Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah melakukan dosa kepada Allah. Di siang harinya kita berpuasa menahankan diri daripada lapar dan dahaga, mengawalkan nafsu kita. Sesungguhnya itu adalah suatu perkara yang cukup hebat bagi seseorang manusia. Dan di saat itu munajatlah dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu juga iaitu ketika mana kita berbuka puasa dianjurkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih lagi juga pada bulan Ramadan Al-Mubarak ini Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dinamakan malam Al-Qadar. Dan sesungguhnya para malaikat Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia untuk mengaminkan doa-doa hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Ambil kesempatan ini jadi antara juga doa waktu yang mustajab untuk kita berdoa, iaitu ketika mana kita dalam sujud, dalam melakukan ibadat solat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana muka kita yang mulia ini kita tunduk di tempat yang hina, iaitu untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang seterusnya iaitu kita ambil kesempatan pada waktu di mana mungkin waktu itu hujan turun, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana hujan turun itu juga membawa rahmat dan berkat kepada Allah. Dan satu lagi iaitu hari Jumaat yang Allah kurniakan setiap minggu, pergunakanlah lebih-lebih lagi pada bulan Ramadan Al-Mubarak ini, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana di saat hari Jumaat itu ada satu saat yang Allah kata siapa yang berdoa kepadaku, sesungguhnya aku akan ijabah doa tersebut. Dan sesungguhnya bagi kita yang ada kemampuan, insya-Allah sebagaimana saya kata tadi, itu tempat-tempat mustajab doa dan tempat masa mustajab doa. Kalaulah ada kelebihan keuangan, pergilah kita menunaikan umrah, iaitu di sana kita akan dapat dua tempat, iaitu pertama sekali tempat mustajab doa, yang kedua masa diijabahkan doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Iaitu suatu nikmat yang cukup besar bagi kita kalau mereka yang sekarang ini berada di tanah Haramain di Mekah dan Madinah. Cuma ingatan saya kepada sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, bila kita minta doa kepada Allah Subhanahu wa taala, mungkin Allah kabul terus apa yang kita minta. Yang keduanya iaitu Allah lewat sedikit. Kita tengok baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun begitu, bagaimana baginda minta kepada Allah Subhanahu wa taala dalam peralihan kiblat kita daripada Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram, berapa lebih kurang 17 bulan baginda berdoa, barulah Allah terima. Ini kan kita yang banyak dosa dan banyak perkara-perkara munkar yang kita lakukan sudah pastinya terhijab kita mungkin dengan dosa-dosa kita. Dan seterusnya mungkin Allah tak bagi dengan kita, dia bagi kepada anak-anak cucu kita. Yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mungkin juga Allah tak bagi kepada kita dan Allah tidak juga bagi kepada anak cucu dan zuriat kita. Pasti yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah nak anugerahkan pahala yang cukup hebat. Suatu hari nanti kita mendapat pahala tersebut di akhirat kelak. Oleh itu saya seru kepada diri saya sedang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, sama-samalah kita berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah dengar rintihan, Allah dengar apa yang kita mohon kepadanya, insya-Allah. Saya sekadar itu dulu untuk pagi ini. DJ Andy, DJ Uji, sedang pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Mudah-mudahan ada manfaatnya, insya-Allah. InsyaAllah. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada berbagai Ustaz Sabri bin Wahid berkongsian untuk kita bersama di pagi Selasa. Jumpa lagi Ustaz. Assalamualaikum. Sama-sama DJ Andy, DJ Uji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.